Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arisa Syahira binti Izani dari kelas Bahasa Melayu 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Berikut merupakan dua contoh tokoh-tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah Haji Omar dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Ni Safiah Karim. Seterusnya adalah biodata Dr. Asmah Haji Omar. Beliau lahir di Jitra, Kedah, Darul Aman pada 5 Mac 1940. Beliau berpendidikan sekolah rendah di Sekolah Melayu Jitra Kedah pada tahun 1946 hingga 1949 dan menyambung di Kampung Baharu Girls School Alor-Serta pada tahun 1950 hingga 1951. Manakala sekolah menengahnya pula adalah Malay Girls College Kuala Lumpur dan Sultan Abdul Hamid College Alor-Serta pada tahun 1957 hingga 1958. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi iaitu Sarjana Muda dalam Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1961. Sarjana dalam Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia Universiti Indonesia Jakarta pada tahun 1963 dan PhD dalam General Linguistics University of London pada tahun 1969 dan Doktor Persuratan di Linguistik Melayu Universiti Malaya pada tahun 1998. Manakala biodata untuk Dr. Ni Safiah Karim pula adalah beliau lahir pada 17 Disember 1939 di Kampung Bangkul, Kota Baru, Kelantan. Dia menyambung pelajarannya di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baru, Kelantan dan Maktab Perempuan Melayu Jalan Damansara, Kuala Lumpur. Seterusnya, beliau menyambung pengajiannya di St. Francis Institution, Melaka dan memperolehi ijazah Sarjana Muda Sastera dengan kepujian dalam bidang linguistik daripada Universiti Malaya. Antara peranan Dr. Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu adalah yang pertama, beliau menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini seperti Nahu Melayu Mutakhir, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Yang kedua, beliau juga menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Yang ketiga, beliau juga banyak menjalankan penyelidikan tentang bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Dan yang keempat, beliau juga menganggotai agensi dan jawatan kuasa penting yang membina bahasa Melayu sebagai bahasa moden pada hari ini. Dan yang terakhir, beliau memberikan khidmat kepakarannya dalam MBIM dan MABIM secara berterusan sebagai anggota majlis dalam kelompok eksekutif yang berkaitan secara langsung dengan pembentukan dan penggubalan pedoman sistem ejaan bersama, pedoman pembentukan istilah yang dilancarkan secara serentak di Kuala Lumpur dan Jakarta. Seterusnya adalah peranan Dr. Ni Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, beliau banyak menyumbang dalam bentuk penulisan dan penyertaan dalam persidangan sama ada mengenai isu wanita maupun isu bahasa. Beliau juga menghasilkan belasan buah buku dan ratusan makalah mengenai isu bahasa seperti Tata Bahasa Dewan. Yang ketiga, beliau telah menyumbang kepada dasar-dasar bahasa yang memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang keempat, beliau banyak menabur bakti dalam perjuangan mengutuhkan bahasa Melayu bukan sahaja di tanah air
tetapi juga di seluruh dunia. Yang terakhir, beliau mengajarkan tata bahasa dan gaya bahasa Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia dan di Kolej Tunku Abdul Rahman. Kemudian, ini merupakan pemikiran Dr. Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang pertama, pemikiran tentang bahasa dan alam Melayu. Meneroka alam pemikiran Melayu dan pengalaman-pengalaman orang Melayu yang terakam dalam bahasanya melalui penelitian terhadap bahasa kanak-kanak, khususnya dalam penuturan bahasa itu sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Yang kedua, pemikiran tentang nahu dan tata bahasa. Beliau mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zakbar tentang sistem ejaan bahasa Melayu. Contohnya adalah keutamaan ucapan di atas tulisan, iaitu kewujudan bunyi mendahului tulisan. Yang kedua, huruf sebagai lambang untuk bunyi dan hubungan antara fikiran dengan mekanisme bahasa. Yang ketiga, pemikiran penggunaan bahasa menurut situasi. Setiap bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Penggunaan bahasa berpandukan peraturan-peraturan tertentu. Kepatuhan kepada peraturan itu menunjukkan bahawa penggunaannya bercirikan kesantunan bahasa. Beliau mengemukakan pemikirannya mengenai peraturan linguistik adalah peraturan yang memastikan keteraturan, sebutan dan nahu dalam penggunaan bahasa. Yang keempat, pemikiran tentang wacana. Bagi wacana temuduga dan wawancara, wacana temuduga dan wawancara edisi kedua dapat membantu mereka yang ingin memahirkan diri dalam temuduga dan wawancara. Beliau memberi penjelasan tentang wacana yang berlaku dalam temuduga dan wawancara serta bentuk dan teknik wacana. Sebagai profesor dan dekan di fakulti berkenaan, beliau mengambil tanggungjawab menyelia tesis-tesis Doktor Falsafah PhD mengenai berbagai-bagai jenis peristiwa bahasa seperti peristiwa bahasa dalam pengajaran di Dewan Kuliah, tawar-menawar di pasar, forum radio dan pidato politik. Manakala, bagi wacana akademik, Dr. Asmah Haji Omar memaparkan pemikirannya melalui teori-teori di sebalik proses kreatif itu dan memberi panduan penggunaan berbagai-bagai strategi dalam penghasilan wacana akademik yang baik. Pedoman tersebut merupakan satu peringkat peraturan tentang cara mengeja bagi pedoman umum ejaan dan cara membentuk istilah bagi pedoman umum pembentukan istilah. Seterusnya, pemikiran Dr. Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa ilmu dalam pelbagai bidang seperti dalam pendidikan, sains dan teknologi. Beliau berpendapat bahawa penggunaan bahasa Melayu yang betul dan bermutu adalah asas kepada martabat bahasa tersebut. Dalam pelbagai wacana, beliau sering menekankan kepentingan tata bahasa yang tepat dan penggunaan kata yang sesuai. Oleh itu, guru-guru dan pihak lain bertanggungjawab memperluaskan bahasa Melayu. Beliau juga menasihati orang Melayu mempelajari dan memartabatkan bahasa Melayu. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu harus diperkasakan sebagai bahasa umum yang digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia kerana boleh menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Baiklah, sebelum mengakhiri penjelasan ini, saya akan menjelaskan persamaan peranan dua tokoh tersebut dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama, Dr. Asmah Haji Omar dan Dr. Nik Safiah Karim aktif dalam menghasilkan karya ilmiah yang menjadi rujukan utama dalam kajian bahasa Melayu.
Seterusnya, Dr. Asmah dan Dr. Nik Safiah telah menyumbang kepada pembangunan dasar bahasa, terutamanya melalui penglibatan dengan badan-badan bahasa seperti Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan Kementerian Pendidikan. Akhir sekali, kedua-dua tokoh mengatakan bahawa bahasa Melayu harus berfungsi sebagai bahasa ilmu, bukan sekadar bahasa komunikasi harian. Mereka juga aktif memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang, termasuk sains dan teknologi. Manakala perbezaan bagi peranan dua tokoh tersebut dalam memartabatkan bahasa Melayu pula adalah Dr. Asmah Haji Omar adalah pakar dalam bidang sosiolinguistik yang memberi tumpuan kepada variasi bahasa, penggunaan bahasa dalam masyarakat dan hubungan antara bahasa dan budaya. Manakala Dr. Nik Safiah Karim pula lebih menekankan kepada tata bahasa dan struktur linguistik. Yang kedua, Dr. Asmah telah terlibat dalam penerbitan ensiklopedia bahasa Melayu dan pelbagai kajian rujukan yang berkaitan dengan variasi bahasa. Manakala, Dr. Nik Safiah pula banyak memberi perhatian kepada penyusunan tata bahasa formal yang berfokus kepada keperluan tata bahasa yang boleh diguna pakai sebagai panduan rasmi untuk bahasa Melayu standard. Kemudian, persamaan pemikiran dua tokoh tersebut dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama, Dr. Asmah dan Dr. Nik Safiah melihat bahasa Melayu sebagai simbol identiti kebangsaan Malaysia. Mereka percaya bahawa bahasa Melayu adalah bahasa yang menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan latar belakang, dan ia perlu diperkasa untuk mengekalkan jati diri kebangsaan. Yang kedua, Dr. Asmah dan Dr. Nik Safiah berkongsi pandangan bahawa pendidikan bahasa Melayu yang berkualiti adalah asas untuk memartabatkan bahasa Melayu. Mereka percaya bahawa bahasa Melayu perlu diajar dengan betul dan dihargai oleh semua lapisan masyarakat daripada peringkat sekolah hingga pendidikan tinggi. Kemudiannya adalah perbezaan pemikiran dua tokoh tersebut dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama, Dr. Asmah bersikap lebih terbuka terhadap pengaruh bahasa asing, terutama dalam konteks globalisasi. Beliau mengakui bahawa penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris penting dalam dunia moden. Manakala, Dr. Nik Safiah lebih berhati-hati terhadap pengaruh bahasa asing, terutama dalam konteks pendidikan. Beliau sering menekankan bahawa bahasa Melayu harus tetap menjadi bahasa utama dalam pendidikan dan pentadbiran untuk memastikan identiti kebangsaan tidak terjejas. Yang kedua, Dr. Asmah menekankan kepelbagaian dalam penggunaan bahasa Melayu dengan berpandangan bahawa bahasa ini perlu diadaptasi mengikut peredaran masa dan pelbagai konteks. Dr. Nik Safiah pula lebih menekankan kualiti dan ketepatan penggunaan bahasa Melayu. Beliau sering menegaskan pentingnya mematuhi tata bahasa yang betul untuk menjaga martabat bahasa tersebut. Baiklah, akhir sekali adalah rumusan. Kesimpulannya, masyarakat Malaysia perlulah berusaha untuk memperkukuhkan bahasa Melayu daripada pelbagai aspek. Kita juga perlu bersatu padu untuk memartabatkan bahasa Melayu kerana ia merupakan simbol identiti kebangsaan. Selain itu, kita juga perlu menghargai jasa dan pengorbanan tokoh dalam menyempurnakan bahasa Melayu. Jadi, kita perlu menjaga kedaulatan bahasa dengan banyak cara seperti menggunakannya dengan betul dan mempelajari secara mendalam. Ini merupakan rujukan-rujukan saya sepanjang menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih. Saya berharap penjelasan yang diberikan oleh saya dapat difahami oleh semua orang dan betul.